Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin, habibina maulana wa qudwatina uswatina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita sambung insya-Allah pengajian kitab Idaman Penuntut. Pada malam ini muka surat 30. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, mandi sunat. Mandi sunat pun banyak juga, iaitu pertama mandi kerana hendak pergi sembahyang Jumaat. Masuk waktunya mandi mulai dari lepas subuh hari itu Jumaat, berkekalang ia waktu hingga tiada harapan lagi hendak mengerjakan, yakni tiada jadi pergi Jumaat. Yang eloknya, yakni yang afdalnya, tetap kala yakni waktu hampir hendak pergi. Baik, kita masuk pula tentang mandi sunat. Maksudnya mandi yang disunatkan. Dia tak sama dengan sunat mandi. Sunat mandi lain. Mandi sunat lain, sunat mandi itu lain. Solat sunat lain, sunat solat lain. Sunat solat seperti membaca doa iftitah. Solat sunat seperti solat duha. Dia lain-lain. Jadi mandi yang sunat, makna sunat ini ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Amalan yang siapa buat dia diberi pahala, dan siapa yang tidak buat tidak berdosa. Nampak? Siapa buat dapat pahala, siapa tak buat tidak berdosa. Kalau wajib lain, ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Wajib ini amalan yang siapa buat dapat pahala, tak buat berdosa. Jadi bila sebut perkara sunat, dia tidak berdosa meninggalkannya. Sembahyang sunat tidak berdosa, tidak sembahyang. Tidak ada orang yang beratur panjang nak masuk neraka sebab tak solat duha, contoh. Tetapi jika tidak ada cukup solat fardunya dan dosanya banyak, sebaiknya kita ada solat sunat. Kerana solat sunat itu dia memberatkan timbangan. Kalau kita tahu dah malaikat khabar mu dak ya sunat, sebab fardu mu aku cek tengok dalam buku mu parak dah lebih daripada dosa mu, tu lain macam. Ada orang yang dia mempertahankan solat fardu saja tapi tak buat pun dosa-dosa lain selain daripada dosa-dosa yang telah lalu. Contoh, tiba-tiba bila ditimbang dosa yang telah lalu tu berat, dan sembahyang fardunya itu tidak berat seperti dosa, maka Allah memerintahkan malaikat tengok amalan-amalan sunat ada tak. Itu kelebihan amalan sunat. Walaupun tak berdosa melakukannya, tapi ramai orang dapat syurga Allah dengan amalan sunat. Nampak lagi? Mandi Jumaat, mandi hari lain tidak sunat. Tapi kalau hari lain kita mandi kerana Allah, dapat pahala. Allah suka tak kita bersih? Suka lah. Jadi hari ni hari Isnin contoh, hari ni hari Rabu, kita mandi biasa je pagi, niat kerana Allah bersihkan diri. Kenapa? Kerana Allah yuhibbul mutatahhirin, dia suka pada orang yang bersuci. Maka kita niat membersihkan diri pada mandi hari Rabu, dapat pahala. Faham lagi? Adapun mandi Jumaat itu, diri mandi itu pahala dah.
Dia mandi dah, mandi Jumaat. Mau mandi pagi pukul 6, 5:30 pagi. Siapnya niat mandi Jumaat lah, sunat Jumaat. Lepas sembahyang subuh tengok jam dah hari Sabtu dah hari ni. Salah ke hari. Boleh pahala tak? Boleh pahala berniat. Ni ulama fiqh sebut dalam kitab. Kita copy paste je. Dapat pahala, bukan pahala mandi Jumaat. Dapat pahala berniat melakukan ibadah kepada Allah. Nampak? Bilakah waktu sunat mandi Jumaat? Malam Jumaat pukul 3 pagi bangun tahajud, mulai daripada lepas subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, subuh Jumaat. Kita pun niat, aku mandi sunat Jumaat, sah. Sebelum waktu subuh tak masuk lagi waktunya. Dan kekal waktu itu hingga tiada harapan lagi hendak mengerjakan Jumaat. Jadi contohnya subuh pukul 6, maka pukul 6 itulah masuk waktu mandi Jumaat. Pukul 6 boleh, pukul 7 boleh, pukul 8 boleh. Tadi pagi dia sembahyang subuh mandi dah, tapi dia tak niat mandi sunat Jumaat. Faham? Pukul 8 dia nak sembahyang duha tu, dia pergi mandi sunat Jumaat. Boleh tak? Kerana dia masih dalam waktu mandi Jumaat. Balik duha, balik kuliah duha pukul 10.30 sekarang nak mandi Jumaat, boleh juga. Dan yang paling afdal masa nak keluar dari rumah ke masjid. Dia lagi nak pergi masjid pukul 12, dia pun mandilah. Itu afdal mandi Jumaat. Tapi bagi orang yang nak pergi Jumaat, Yang kedua, mandi kerana menyambut hari raya, Raya Fitri dan Raya Adha, sama ada hendak pergi semayang di masjid atau tidak. Masuk waktunya dari semenjak tengah malam itu hingga masuk waktu matahari yang eloknya dilakukan lepas terbit fajar. Baik, mandi sunat hari raya. Hari raya ada 2 saja. Lepas tu kalau kita merayakan hari-hari lain, boleh. Dan yang kata tak boleh hari raya ada 2 saja, menganggap hari lain juga hari raya, tu lain. Adapun kita merayakan hari lahir ibu kita contoh, boleh. Itu bukan makna kita raya hari lahir ibu, kita bertakbir dan sebagainya macam raya sunat solat raya, bukan. Menyambut, faham? Boleh. Cuma ulama larang jangan sambut hari-hari yang berasal daripada hari-hari orang kafir. Dia pergi sambut di Bali. Dia merayakan kongsi pacai. Dia merayakan Christmas juga. Tak boleh. Itu laku dinukum. Bagimu wahai orang kafir, ikut agamamu. Nampak? Waliya dan bagi aku din, agamaku. Faham lagi? Orang Melayu lah yang suka sangat raya hak bangsa lain. Bangsa lain tak merayakan hak kita. Ada orang Mexico sambut Mandi Doroso. Tapi kita Christmas hodo pakai topi jingle bell. Kita seorang Islam. Budak-budak lain dia buat mainan. Di Bali pun kita sambut, tak salah ganggu, itu perayaan orang India, betul tak? Kita pergi kacau apa? Kita raya juga Dipa Raya. Jadi bila Sayyidina Umar memeluk Islam, dia bersedih apabila hari perayaan masa zaman jahiliah disambut di depan. Jadi dia dah masuk Islam. Kalau dulu masa dia kafir, dia rayalah hari ni. Maka dia sedih lah itu, dia tengok hak jahiliah duk raya tu, dia berasa sedih juga. Pasal dia sudah Islam. Nabi datang, Nabi khabar tak apa, Allah kurniakan kita umat Islam ada 2 hari raya. Hari raya Adha, hari raya puasa. Jadi sunat mandi hari raya. Hari raya korban sunat mandi, hari raya puasa sunat mandi.
Dia berbeza dengan waktu mandi solat sunat Jumaat. Sunat Jumaat masuk waktu subuh, masuk waktu mandi. Solat sunat raya tengah malam. Pagi esok raya ni tengah malam masuk waktu mandi. Tengok pukul 12 malam dah. Faham? Separuh malam lah. Dia pun mandi tengah malam. Contoh, aku mandi sunat hari raya puasa kerana Allah. Sah dah. Neh? 2 hari raya ni lah. Hari raya lain kita tak mandi lah. Bapa mau mandi ni sunat ni. Pasal esok kita nak rayakan merdeka. Apa ada merayakan kemerdekaan boleh, tapi jangan buat macam hari raya, siap ada sunat mandi dan sebagainya. Bapa mau mandi ni, dah siap dengan niat dengan apa? Pasal esok pilihan raya. Tu ada mandi, tak payah niat dah tu. Faham? Dan dia berbeza dengan mandi sunat Jumaat. Sunat Jumaat, sunat mandi bagi orang yang nak pergi Jumaat. Orang yang tak boleh pergi Jumaat, musafir, tidak sunat mandi Jumaat. Orang puang tidak wajib Jumaat, tidak sunat mandi Jumaat. Orang sakit tak pergi Jumaat, tidak sunat mandi Jumaat. Faham lagi? Tetapi sunat mandi hari raya ni, mandi sunat hari raya semua orang. Orang nak pergi semayang raya pun sunat mandi. Orang tak boleh pergi semayang raya pun sunat mandi. Nampak lagi? Semua orang. Dia beza. Waktu hari semayang Jumaat dengan semayang raya beza. Kerana semayang raya perempuan pun disuruh pergi. Adapun semayang Jumaat tidak disuruh. Faham? Tapi kalau perempuan pergi semayang Jumaat, pasal dia takut tunggu dalam kereta musafir, laki dia berhenti semayang Jumaat, dia pergi naik kot semayang Jumaat. Adalah tempat dia duduk tu, maka gugur semayang Zuhur, sah Jumaat ni. Ada pun semayang raya orang puang sunat pergi, kanak-kanak orang tua. Bahkan perempuan yang haid pun Nabi suruh pergi. Bukan suruh pergi semayang, suruh pergi tempat orang semayang. Maka jika orang semayang raya dalam masjid, duduk di luar masjid. Hak period, hak haid nifas ni. Faham? Hak hadas ni. Tak boleh masuk dalam masjid, duduk di luar. Buat apa? Ambil keberkatan solat hari raya. Batu ambil berkat tu dibenarkan syarak. Faham? Hidup luar je, dapat mengalir keberkatan orang yang semayang di dalam tu keluar masjid. Dan hak paling hebat sekali semayang apa? Semayang minta hujan. Semayang minta hujan bukan kata orang haid suruh pergi, natang pun suruh pergi juga. Faham lagi? Binatang pun sunat kita bawa. Orang ada kambing bawa kambing, orang ada kuda bawa kuda, orang ada ikan kaldu bawa ikan kaldu. Waktu pelawak hong usung habis buat lagi. Faham? Kerana solat itu biar hadir semua makhluk. Solat menolak mudarat. Dan niat lagu mana? Niat ikut suka lah, menunjukkan kita semayang, kita mandi ni mandi sunat hari raya. Dahsyat raya dia raya haji atau raya korban, maka masa kita mandi tu ada dalam hati kita, aku mandi sunat hari raya haji, aku mandi sunat hari raya puasa. Faham? Sah belaka. Balik semayang raya, Allahu Rabbi, dah ingat tadi mandi sunat hari raya, lepas dah lah, dah lagi boleh mandi lagi. Bila habis waktu? Masuk waktu maghrib. Faham lagi? Habis bang gari Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita dah niat, dah nak apa kata lagi, dah niat je, belum takbir, belum gari, sah lagi. Faham? Yang ketiga, mandi kerana hendak semayang minta ujang. Masuk waktunya pada orang yang hendak semayang seorang diri ialah bila hendak semayang, dan pada orang yang hendak semayang berjemaah ialah bila orang ramai telah berkumpul dan habis waktunya apabila selesai semayang. Minta hujan, minta rezeki. Dia tidak sunat semayang minta rezeki. Faham lagi? Minta jodoh. Nampak? Semayang sunat minta bini, tak ada.
Nah, semayang hajat macam biasa, lepas tu minta isteri. Tu boleh. Tapi semayang minta hujan ni khusus dia ada. Nah, sebab tu agama ni itibak, semata-mata ikut tuk penghulu kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham? Kita ikut dia. Neh? Jangan cakap banyak, ikut. Neh? Yang kita nak cakap banyak ni hok saing kita buat. Boleh kita nak kondeng-kondeng. Nah, kerana Nabi ni dia bukan macam kita. Dia bukan manusia biasa. Nah, dia manusia tapi tidak biasa. Kul innama ana basyarum mislukum. Allah sebut dalam Quran, kul innama, hanya senya aku ini basyarun, manusia, mislukum, seperti kamu. Tidak ada kata di situ manusia biasa. Cuma manusia seperti kamu, tapi luar biasa. Mana dalil luar biasa? Ayat selepasnya, uhiya ilayya, diturunkan wahyu ke atasku. Mu turun wahyu tak? Mu turun tak wahyu? Mu biasa. Ni luar biasa kerana turun wahyu. Faham? Jadi kita ikutlah, neh, orang yang luar biasa ni, neh. Kita biasa, neh. Maka bila Nabi semayang minta hujan, dia tahu itu wahyu daripada Allah. Jadi bila kita nak semayang seorang, boleh semayang minta hujan seorang. Lama tak hujan ni, lepas kering habis dah pokok-pokok ni, kita pun semayang minta hujan seorang diri dalam rumah. Allah, aku semayang sunat istisqa, atau aku semayang sunat minta hujan 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Tak ada masalah. Faham? Jadi bila kita nak semayang, kita mandi. Nampak? Tapi kalau jenis semayang berjemaah, nak buat tengah padang ramai-ramai dalam stadium, dalam apa, maka ketika kita nak berangkat, sunat kita mandi. Mandi awal pun boleh. Habis dah kita semayang baru nak mandi, susah dah waktunya. Yang keempat, mandi kerana gerhana matahari dan gerhana bulan masuk waktunya bila mulai salah satu daripada keduanya berubah dan habis waktunya apabila telah sempurna cerah. Gerhana ini ayatullah, bukan tanda kiamat. Ayat-ayat Allah, tanda kebenaran atau kebesaran kerajaan Allah. Matahari hari-hari molek-molek ada. Muak naik alik timur, duduk tengah tahari tapala, jatuh alik barat. Berpuluh-puluh juta tahun. Matahari, bumi tengah, matahari tengah, bumi dengan 7 lagi planet berkeliling ikut matahari. Pusing matahari. Dalam pusing matahari ni, bulan pusing bumi pula ni. Bulan pusing bumi pula ni. Faham? Kerajaan mana boleh buat? Faham lagi? Nampak tak? Tak boleh. Itu tanda kebesaran Allah. Jadi sama-sama molek. Tiba-tiba dibuat gerhana. Siang matahari jadi gelap macam tengah malam kerana dilindung oleh bulan duduk di bawah. Ini bumi. Biasa matahari sini, bulan sini. Matahari sini, bulan sini. Matahari sini, bulan sini. Lama-lama sekali Tuhan akan buat matahari sini, bulan sini. Walaupun saiz bulan lebih kecil, tapi dia dekat dengan bumi. Faham? Dia dekat dengan bumi, maka lindung. Cahaya tak ada, gelap macam orang tutup lampu. Ambil kotak kasut, ambil tong sabung, pekuk lampu lah bilik. Lampu buka tak? Buka dah, warna gelap. Dah, lindung, gerhana dia panggil. Jadi kalau kena sikit, nampak lagi cahaya. Kadang-kadang kena betul-betul sikit belah ni, banyak belah ni, gerhana cincin. Kita nak kiamat ada dah. Faham? Kiamat ada dah dalam kitab-kitab hadis, siap lah ke dah tanda kiamat. Gerhana tanda kekuasaan Allah. Mu duk meretah, duk rasa hebat sangat mu, Perdana Menteri aku, exco aku ni aku jadikan gerhana sekala supaya mu tidak laju sangat. So aku lagi padamu. Tu supaya kita tidak laju. Faham? Sebab kita ni laju sangat kalau boleh sesuatu. Betul tak? Bahasa dia tak malang kau orang. Berat Tuhan buat gerhana. Jadi bila berlaku gerhana, maka kita mandi. Mandi sunat gerhana. Yang kelima, mandi kerana lepas memandikan mayat.
Dalam fiqh mazhab Syafi'i dan ulama yang sependapat dengannya, orang yang orang yang mandikan mayat lepas selesai sunat dia mandi. Faham lagi? Dan orang yang tidak mandi dia usung jenazah. Dia usung ni, ramai-ramai usung kan? Covid. Faham tak? Hak tukang usung tu sunat berwuduk. Faham tak? Ingat tak? Nah, kata kau pula siapa usung ke jenazah sunat mandi. Pula bila siapa yang memandikan mayat lepas selesai sunat dia mandi sunat. Faham lagi? Dan siapa yang usung jenazah walaupun dia usung dekat daripada tempat semayan dalam masjid, waktu pintu sejid dia sunat juga dia berwuduk. Dan kalau tidak berwuduk tak berdosa pun sunat. Nak faham baik dah. Ni orang dah usung dah. Nak dia 80-an 90-an usung lah. Nah, ni kalau tak tahu lah, aku dah ulu-ulu kalau bandar dah usung lah. 80-an dulu ingat masa budak-budak dia pakai buluh. Buluh ni dia buh kain pelekat. Tuan rumah buh. Jadi dok sakit ingat buah tak bau. Jadi sebatang buluh dek ni ada sebatang dek no. Atas sebatang tu 3 kain pelekat. Hujung, tengah, hujung. Pasal 6 orang. Kan, takkan nak usul seorang, jeng. 6 orang. Jadi rapik ni. Setengah budak orang nakal kan, ia cuk kain. Dia tengok, oh ni kain Indonesia. Hidup situ dah hari tu. Akak. Agak gila letak kain tu bahan kerja lah. Tapi memang tuan rumah kita tanya, dia letak situ untuk orang akak. Ambil sendiri je lah. Dia sedekah. Wajib bukan wajib. Tapi benda-benda baik macam tu tak ada dah ni. Masuk tahun 90-an dia buat dengan aluminium. Aluminium pula. Tapi mahal tu. Hilang bahan dia set-set ngisap. Set ngisap pun satu hal, bahan bagi aku bahang juga. Tapi kait dengan dia tu banyak hidup. Curi kalau mesti lokang boleh tangki orang ngusung surga yang curi juga timbang kilo. Allahu Rabbi. Tu. Dan yang ke-8, mandi orang kafir setelah masuk Islam. Ini sekiranya ia tiada berjunuk atau datang haid atau nifas atau wiladah dalam masa kupurnya. Sekiranya ada demikian itu, dia ada berlaku janabah, keluar mani atau jima' dalam kafir, atau dalam kafir dia pernah haid atau nifas atau beranak, maka mandi itu adalah wajib menurut kaul yang mu'tamad, yang difatwakan dengan dia. Setengah-setengah ulama ada mengatakan gugur hukum mandi itu apabila telah memeluk agama Islam. Pendapat ini dhaif, yakni lemah. Orang kafir yang belum pernah haid, yang belum pernah nifas, yang belum pernah beranak, yang belum keluar mani, masuk Islam sunat mandi. Tapi kalau orang kafir itu pernah berhadas janabah seperti keluar mani atau bersetubuh dalam kafir, dan dia kalau perempuan pernah keluar haid dan nifas dan beranak, maka bila masuk Islam wajib mandi. Ini kaul mu'tamadun. Kaul maksud mu'tamad, pendapat yang mesti difatwakan oleh mufti yang dilantik. Mufti tak boleh sebarang-barang ikut kepala otak dia nak fatwa, tak boleh. Mesti pendapat mu'tamad. Faham tak? Kalau kaul rajih dengan marjuh, mesti kaul yang rajih, kaul yang lebih kuat. Kalau sahih dengan dhaif, mesti kaul itu yang sahih. Faham? Kita mufti kadang-kadang ikut selera dia. Sebab dalam kaedah fatwa, bila dia fatwakan dengan menyalahi kaul yang patut dia fatwakan, maka fatwa itu tidak sah. Yang ke-9, mandi kerana hendak berihram haji atau umrah atau kedua-duanya sekali, atau ihram itlaq, yakni niat ihram sahaja, tiada ditentukan haji atau umrah. Waktunya ialah apabila hendak berniat dan habis tempohnya niat apabila telah berniat. Ada lagi beberapa mandi sunat tiada disebutkan di sini. Ihram ni macam orang takbiratul ihram lah. Orang takbiratul ihram maknanya dia masuk ke dalam semayang dengan lafaz Allahu Akbar. Adapun ihram haji atau umrah, dia masuk ke dalam ibadah itu dengan berniat.
aku niat ihram haji kerana Allah Ta'ala, maka dia panggil orang itu muhrim. Kalau itu perempuan, muhrimah. Nah, bukan mahram. Mahram lain. Mahram orang yang kita tak boleh nikah, tok nenek kita, adik-beradik kita. Nah, jadi orang nak buat haji ni, dia wajib dah buat umrah? Tidak wajib. Ke wajib? Wajib. Haji wajib umrah. Tapi orang nak buat umrah wajib dah haji? Tidak wajib. Ni ingat dah. Wa atimul hajja wal umrata. Nah, buatlah sempurnakanlah haji serta dengan umrah. Kalau patut orang pergi buat haji, dia kena buat umrah. Tak boleh tak buat. Lepas tu dia ada haji kiran, ada tamatuk. Tak? Tapi kalau orang nak pergi buat umrah, dia tak wajib buat haji. Nah. Cuma orang tak panggil lah umrah, orang panggil haji. Haji Abdul Rahman. Jarang kita dengar nama umrah Ismail. Orang gelar haji je. Orang tak segelar haji dan umrah. Dah haji dengan umrah kan dia buat. Panggil haji dan umrah. Hok pula nak panggil. Haji dan umrah ding. Oh payah. Haji ding dah lah. Nah, bab umrah itu dia kecil perbuatannya, besar lagi haji. Nah, maka dia masuk sekali dia. Tak payah bila sebut hak besar, hak kecil tak payah sebutlah. Nah. Jadi siapa yang niat ihram, di sebelum tu dia mandi ihram. Nah. Tayamum dan syaratnya. Banyak tak soalan? Banyak. Wallahu a'lam. Sebelum kita menjawab soalan yang sangat banyak pada malam ini, ambil ni. Saya diwakilkan oleh pihak masjid untuk melancarkan kutipan derma sumbangan tuan-tuan pada malam ini seperti biasa untuk pengurusan kos Ma'had Tahfiz Al-Bushra kita yang berada di depan para hadirin di sebelah masjid ni. Semua derma yang diberikan bolehlah dimasukkan dalam tong yang telah disediakan. Ada tong tu maksudnya untuk derma. Jadi kek-kek tengoklah, oh ni tong ustaz khabar ni. Sunat aku letak duit ni. Betul tak? Sebab esok belum tentu berpeluang. Malam ni kita tak letak duit dalam tong, esok tiba-tiba kita duduk dalam tong. Orang pula derma dalam tong kita. Lagi orang mari nawak, balik awal dah kita. Sambil-sambil kita bersedekah, berderma, kita tengok soalan. Ilmu falak, apakah kelebihannya? Apakah manfaat untuk kita? Apakah kitab sesuai yang kita nak belajar? Baik, ilmu falak, ilmu tentang bintang, garis bujur, garis lintang, pergerakan orbit bintang untuk menentukan tarikh. Ini satu ilmu yang sangat ilmu Islam, tapi dia termasuk ilmu yang rawamid, yang sangat rumit. Saya pernah belajar satu kitab ilmu falak lah. Dua kitab yang kita belajar kita tak faham. Orang nadah teh. Ada dua jenis ilmu yang saya menadah tapi tak dapat, iaitu ilmu falak dan ilmu faraid. Sebab saya matematik fail. Nampak? Falak dia matematik. Sekarang pun pelajar-pelajar falak menggunakan kalkulator khas. Kita nak guna kalkulator tu pun kena mengaji dulu. Tak faham kalkulator ni, beremuk tempat tekan ni. Dulu sempat lah masa belajar falak dengan seorang guru, tapi tak dapat. Kita tak dapat. Itu rezeki orang lain. Cuma belajar tu supaya tak tahu sangat. Kita nak cari bulan, bintang dan sebagainya, dan kita boleh tahu dengan perkiraan pada ketika peristiwa perang Tabuk, hari asar, waktu asarnya pukul berapa. Nampak? Ketika Lopez de Square datang ke Melaka tahun 1409, 1509, waktu zuhurnya jam berapa, boleh kira dengan falak. Dan
hari lahir kita dilahirkan oleh ibu kita itu, nah, waktu asarnya jam berapa? Itu palak tu. Nampak? Jadi Allah jadikan matahari, bulan, bintang semuanya ada manfaat untuk kita. Nah, batu ilmu yang berkait untuk mengetahui pergerakan matahari. Ilmu mudahnya ilmu waktu semayang. Nah, pergerakan bulan untuk menentukan hari raya. Betul tak? Hari raya nak tengok bayang. Bayang. Oh, raya. Oh, tengok bayang. Bayang nak tahu? Lohor. Nah, oh bayang tiang sekaki, bayang sekaki 1 cm lebih. Nampak? Contoh. Lebih bayang daripada tuang. Oh, asal. Diberi aja Nabi. Tapi dengan makhluk Allah namanya matahari, bulan, bintang, sampai kita boleh kira pergerak tarikh. Nah, dan sebagainya. Betul orang buat kalender. Betul orang buat takwim. Dan takwim ni biasanya kalau lari pun 3 minit. Faham lagi? Lepas tu 1 minit, 2 minit, 3 minit dimaafkan. Tapi tak ada takwim lari sampai seminggu. Nah, soalan seterusnya, kita baru lepas jimak, isteri suruh nanok nasi 2 cetong dalam puyuk. Apakah hukumnya? Kerana kita dalam hadap so. Selepas dia jimak isterinya, isteri dia kata dah nanok nasi dalam perut ni. Nah, so isteri suruh suami, tapi tak apalah, berjarang ni hak mana seorang ni. Jadi laki pula dah tukang nanok nasi dah. Ni memang misali sungguh Nah. Jadi dia nak nanok guana ni, nak masak nasi. Sebab dia dalam hadap so. Jadi bila orang-orang Yahudi dia ngajar dengan kitab Taurat dia. Dia ngajar agama dia, agama Yahudi. Sahabat Nabi lalu beberapa orang. Dia lalu sahabat dia dengar kuliah orang Yahudi. Masa tu orang Yahudi kata kalau isteri kita haid, tak boleh duduk dekat, tak boleh jimak, tak boleh pegang, tak boleh setuh, tak boleh duduk serumah, tak boleh makan. Kalau dia masuk tak boleh makan, haram belaka. Dan kena balik duduk atau balik memak dia seminggu. Jadi debar sahabat dengar, takut betul. Sebab sebahagian daripada kitab itu betul, sebahagian daripada isi kitab sudah dirubah. Jadi kita tanya Nabi. Nabi kata yang diharamkan itu ialah darah itu sendiri, itu najis. Kemudian iaitu diharamkan, satu hadis mengatakan jima'. Dan hadis yang kedua yang diharamkan ialah bersedap antara pusat dengan lutut. Nabi tak kata pusat lutut. Nabi kata laka ma faqal izar. Nampak? Harus bagi kamu yang di atas daripada kain, bawah daripada kain. Maksudnya kain sarung. Nah, adapun makan pun tak ada masalah, kerana haid bukan dengan tangan. Isteri dia haid, isteri dia ramah satang. Bukan ramah dengan kemaluan, ramah dengan tangan. Faham lagi? Itu maksudnya tangannya bersih. Nah. Jadi boleh nanok lah pokcik ni. Saya kerja di oil and gas. Bos suruh saya buat barang urgent segera. Lepas itu saya minta bos bayar overtime lebih sebelum buat. Apakah hukumnya? Hukumnya harus. Faham lagi? Maksudnya kita orang suruh buat satu kerja dan kita minta upah. Hukumnya haruslah. Dan biarlah upah dengan yang mengupah itu sama-sama redha, tidak terjadi perkelahian. Tetapi kalau awak sudah digaji, awak sudah dibayar gaji, bos kata kena buat cepat sikit siap, itu tak boleh minta upah. Itu termasuk dalam upah kerja harian. Soalan seterusnya, saya jual motor second hand, tapi ada satu barang
saya tak ingat bagi, iaitu side mirror, cermin pandang sisi. Adakah saya perlu juga bagi ataupun tidak, kerana motor itu second hand, bukan motor baru? Baik. Dia jual motosikal hak dia pakai dah. Dia cabut side mirror, cermin sisi belakang dia cabut. Jadi tuang dia, orang yang nak membeli, dia bersetuju dengan motor yang tidak ada cermin sengok belakang. Dia setuju dah, maka tidak wajib bagi. Tapi kalau masa dia tengok, orang mari nak beli, tengok ada cermin, bila dah jadi jual, mesti cabut cermin, itu haram. Faham lagi? Banyaklah orang nega, banyak gitu lah. Sebab tu banyak masuk neraka orang nega. Rezeki yang dapat, mudah dapat, Nabi kata barakatnya nega. Tapi sekarang banyak masuk neraka nega. Apa? Tipu? Betul tak? Tipu. Online cara online, direct cara direct, jual buah cara jual buah, jual ayam cara jual ayam. Jual ikan cara jual ikan. Tiga rasa. Tak tipu, dia bersama dengan Nabi. Nabi kata peniaga yang jujur bersama Nabi. Pasal apa orang tipu? Pasal nak untung lebih. Betul tak? Nak untung banyak ni, nak banyak ni. Itu panggil orang yang tamak. Faham lagi? Tamak. Tamak selalu rugi. Rugi tak rugi dunia, rugi akhirat. Soalan seterusnya, isteri memberitahu sudah tahu tentang haid, apakah wajib lagi kita ajar? Tak wajib. Tapi kalau isteri tak tahu, wajib kita ajar. Faham lagi? Kerana kita adalah ra'in. Kullukum, semua kamu ra'in, bos. Kalau bahasa mudah, nak mubah belaka ni, maka orang bawahmu binimu lah. Mu kena ajar dia. Mu ni semua ni pengarah belaka. Mu ni semua ni adalah ketua belaka. Wa mas'ulun, dan kamu akan mas'ul, akan kena tanya nanti. Tapi isteri kita pandai ada haji. Kerana mengetahui haji itu fardu ain. Kalau orang mari nak beli barang, dia tanya berapa rias kilo. Ikan sekilo layang, lalu saya kabarlah 10 rias kilo. Lepas tu ada orang lain mari beli, tapi dia tak tanya pun, saya pun jual dah 12 rias kilo, boleh atau tidak? Orang ni mari seorang nak beli ikan selayang, berapa sekilo? 10 rias. Dia pun beli 10 rias. Orang yang kedua mari tak tanya, ikan selayang sekilo terbahang 12 rias, boleh atau tidak? Tak ni baru khabar. Ramai rupanya set ni. Jadi gini, senang je kita pusing. Kalau kita jadi pembeli, penjual awak gitu ke kita, suka tak? Tetapi jika kita memberi harga murah kerana sahabat atau anak beranak, itu dibolehkan. Tapi kita meletakkan harga yang berbeza dengan harga kilo, tak boleh. Dia jadi fitnah. Apa hukum, apa komen tak mandi dalam kolam laki-laki perempuan sambil menari-nari membuka aurat yang diviralkan? Hukumnya semua itu bukan mahram. Bila bukan mahram, haram lah. Faham? Jadi majlis itu majlis maksiat. Wajib atas pemerintah menghalang. Kerana pemerintah dia tidak menggunakan lidah, dia ada kuasa. Nampak? Man ra'a minkum munkara falyughayyir biyadih. Siapa yang tahu satu kemungkaran berlaku, sama ada depan mata atau dalam negerinya, dan dia ada kuasa, wajib dia ubah kemungkaran itu dengan tangan. Tangan ini makna kudrah, kuasa. Faham? Tapi kalau kerajaan biarkan, makna kerajaan redha dengan perkara maksiat, maka dia dapat dosa sama. Lepas tu jangan kita seronok sangat bila jadi pemimpin, kerana tanggungjawabnya besar. Tak dunia memang seronok naik ondai kok. Takut-takut masuk dalam bom bila-bila. Kenapa? Kerana maksiat yang berlaku dalam negara, dalam negeri, didiamkan oleh pemerintah.
Betulkah sunat simpan janggut segenggam? Betul, itu salah satu pendapat ulama. Ulama tidak bersepakat dalam masalah panjang janggut. Ada pandangan mengatakan panjang mana pun sunnah. Ada pandangan mengatakan afdalnya satu genggam. Maksudnya dia genggam, apa yang keluar daripada genggaman dipotong. Nah, soalan seterusnya, kalau kopiah ada tulis nama Nabi, boleh masuk tak dalam tandas? Boleh kalau bukan berbahasa Arab. Faham? Kalau berbahasa Arab, ulama kata haram masuk. Faham? Soalan seterusnya, betulkah menteri tak boleh kahwin ramai? Ada juga soalan. Adakah mazhab yang membenarkan tatu? Mana ada membenarkan perbuatan tatu? Yang ada yang membenarkan tatu yang sudah dibuat ketika zaman kufur. Faham? Masa dia kafir, dia buat tatu. Buat apa lebau? Adu dulu. Faham? Nah, dia pun masuk Islam. Walaupun kecil tatu itu, dan kalau buang tidak mudarat, tidak wajib buang. Nah, itu pandangan yang paling kuat. Faham lagi? Tapi kalau orang Islam dia buat tatu dalam masuk Islam, wajib buang. Dan kalau tak boleh nak buang, contoh di muka penuh badan, kalau buang jadi cacat habis dah muka. Kalau buang rosak pandangan dia. Kalau buang boleh kemungkinan lumpuh. Maka barulah dimaafkan, tak wajib buang. Itu pun mesti tutup. Kita tak bertatu bangga dengan tatu. Nah, menunjuk-nunjuk tatu rasa bangga. Faham lagi? Walaupun aku bertatu, aku sudah berhijrah. Itu tidak betul. Kerana yang berhijrah, ulama kata mereka adalah menutup tatu itu. Kerana itu simbol kejahilan. Faham lagi? Soalan seterusnya, zakat KWSP bagi ke adik-beradik yang dah kahwin boleh atau tidak? Dia begini, bila adik-beradik kita susah, maka wajib kita tampung kekurangan nafkahnya. Contoh kita kerja cikgu 3,000 sebulan. Kita ada adik seorang duduk di Bukit Payung, kerja apa benda, jual kuih je atas traffic light. Contoh, pendapatan ni tak cukup untuk menampung dia dan anak-anaknya. Contohnya banyak mana tak cukup RM300. Faham lagi? Maka kita yang di sini, yang abang ni, yang cikgu 3,000 ni, wajib kena beri 300 sebulan, tak beri berdosa. Ramai orang tak faham bab ni. Wajib beri nafkah. Nampak? Jangan suka-suka. Bab dia adik kita. Kita juga kalau mak ayah kita susah, kita duduk di Terengganu, mak ayah kita di Kota Baru tu, dan miskin, tak cukup 400 sebulan. Mak dengan ayah kita dua orang duduk, kerana mereka ni mak narektoh, ayah nukang contoh, baki-baki rumah orang ni. Nah, patutnya 1,000 sebulan cukuplah hidup dua orang tu. Mereka hanya dapat 600 sebulan contoh. Maka kita anak yang ada kelebihan di Terengganu ni wajib atau 400. Kalau ada 4 beradik sini, wajib 100 orang. Tak beri dosa sampai mati. Bab kita ni, mindset kita, nafkahnya anak bini lah. Pasal kita tak mengaji. Anak bini lah. Nah, lebih baju dah tak. Jadi kalau awak nak beri zakat KWSP kepada adik-beradik awak yang kerana miskin, tak boleh. Kerana awak sudah wajib memberi nafkah. Tapi kalau kita nak beri ke anak kita, adik kita, ibu bapa kita zakat bukan atas nama fakir miskin, boleh. Kerana mereka musafir, kerana mereka berhutang, kerana mereka sabilillah, itu boleh. Nah, soalan seterusnya, kenapa bila ustaz sebut satu hadis, ustaz sebut au kama qala? Au kama qala ni makna au makna atau, kama seperti mana, qala Nabi bersabda. Sunat ulama kata bukan wajib. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohnya. Nampak? Innamal a'malu binniyat sampai habis hadis. Nampak? Bagi habis hadis, sunat kata ulama kita kata au kama qala, atau seperti yang Nabi berkata sungguh. Takut-takut yang kita kata tadi tersalah. Faham lagi?
Soalan seterusnya, adakah bunuh diri automatik jadi kafir? Jawabnya ya, jika dia halalkan perbuatan itu. Sebelum dia bunuh diri lah, lepas bunuh diri tak ada dah. Sebelum bunuh diri, dia berpegang dalam hatinya tidak haram bunuh diri ini. Dia pun terjun bangunan. Maka jadi kafir. Tetapi jika dia tidak halalkan perbuatan bunuh diri ini, dia hanya lakukan kerana sakit hati sangat ataupun kecewa sangat, contoh, atau putus asa sangat, dia mukmin lagi beriman tapi asi, dia asi derhaka. Dalam kitab Az-Zawajir, dalam kitab Al-Kabair, Imam Az-Zahabi serta Syekh Ibn Hajar Al-Haythami riwayatkan hadis, orang yang bunuh diri hari kiamat dia akan buat apa yang dia bunuh diri dia itu berulang-ulang di dalam neraka. Kalau dia bunuh diri itu terjun bangunan, maka Nabi cerita dalam neraka kat gini dia akan pergi ke satu tempat yang sangat tinggi dan terjun. Bila terjun jatuh, meraung-raung kesakitan, pecah otak, pecah mata. Kemudian Allah sambung balik kepala dia, naik balik, terjun balik berjuta-juta tahun. Nampak? Soalan seterusnya, sikit lagi deh. Ada tak limit sujud tempoh duduk antara dua sujud? Sujud dengan duduk antara sujud ada limit tak? Bagi contoh, duduk antara sujud kena lama sedikit daripada sujud atau sebaliknya. Nabi SAW sujudnya lebih lama daripada duduk antara dua sujud. Kita terbalik, duduk antara dua sujud lebih lama daripada sujud. Jadi yang sunnah yang terbaik, kita sujud biar lebih lama dari duduk antara dua sujud. Kerana banyak hadis meriwayatkan Nabi duduk antara dua sujud sekejap sahaja. Faham? Sujud adalah anggota rukun panjang. Duduk antara dua sujud ini rukun pendek. Sebab tu tidak ada ulama kata afdal melamakan duduk antara dua sujud. Yang ada ulama kata afdal melamakan sujud. Macam Imam Mujahid rahimahullah ta'ala, beliau wafat dalam sujud kerana sujud dia panjang. Asal semayang malam sujudnya panjang, lalu Allah beri dia mati dalam sujud. Mujahid, Imam, bukan KL, Imam Mujahid. Dia seorang ulama tafsir. Pintu pagar rumah ada nama Allah Muhammad, tapi kita duduk jemur kain atas pagar itu. Baik. Kebanyakan ulama memakruhkan tulis nama Allah, nama Nabi atau ayat Quran pada dinding yang orang lain boleh bersandar pada dinding itu. Tapi kalau tulis atas-atas haram, pasti dipijak. Tapi kalau letak di dinding Allah Muhammad macam sini, Allah Muhammad, belum tentu orang sandar, maka makruh. Dalam mazhab Maliki satu kau haram lalu dah, tapi dah berita ambil hak ramai. Boh dinding itu makruh dulu. Takut-takut ada orang mari cakap nyandar. Takut begitu. Tapi bila lata-lata tidak ada takut dah, wajib kena bijak. Faham lagi? Dia haram awal. Maka kalau mula letak di mana-mana, biarlah tempat itu tidak ada peluang untuk ditindih. Kalau boh nama Allah bismillah atas magat, ada peluang untuk ditindih. Faham lagi? Tapi kalau dia boh dicermin kereta belakang atas, maka tak ada. Dibolehkan lah. Jangan boh bawah dekat-dekat pelik, orang nyandar boh kaki pun semua. Kena tengok tempat. Maka atas pada pagar tu barulah Allah Muhammad. Dibolehkan lah. Sebab apa? Sebab asalnya itu bukan sunnah tulis. Tapi bila kamu tulis, wajib jaga daripada benda yang tidak munasabah, seperti kotoran. Soalan seterusnya, kita balik rumah mertua boleh jamak kosong tak? Dari mana tahu rumah mertua mana? Rumah mertua belah rumah tak boleh. Faham lagi? Lain kali nak tanya budak uti. Faham lagi?
Tanya gini, saya balik rumah mertua saya. Rumah mertua saya di Dungong. Saya di Kuala Terengganu. Baru soalan. Nah, ni saya balik rumah mertua boleh nyamuk ke dok? Mana aku tahu duduk mana? Mu pun tak tahu duduk mana, mertua mu lagi aku dah kenal. Nah, jangan marah hak tukang tanya, orang pun dah kenal mu. Nah, jadi kalau dua marhalah 85 hingga 90 kilo, itu boleh jamak qasar. Bila jika mu nak balik lebih pada 85 kilo ke atas. Faham tak lagi? Kita ke Kuala Terengganu ke Dungun 50 batu. 50 batu lebih kurang 82 km. Jadi ukuran yang tepat ialah batu 5 tu dekat sekolah teknik. Kalau kita ukur dengan tapak kaki, tak percaya esok kita jalan kaki yang ramai ke Dungun, kepok kepala kita. Faham tak lagi? Nampak? Memang mudah jalan kaki punya. Lebih kurang gitu. Tapi ada satu pendapat yang lemah, tidak kuat, mana lebih kurang 81 km. Maknanya Dungun sudah boleh. Tak apalah tu. Kerana kiraan itu berbagai-bagai. Sebab dulu dengan perjalanan 2 hari. Ini dengan kilometer. Tapi dengan syarat mu nak balik itu 85 km ke atas, hendaklah kamu nak balik itu untuk duduk selama 3 hari atau kurang dari 3 hari. Tapi kalau mu nak balik itu selama 4 hari dan ke atas, siapa saja di mukim tak boleh jamak. Kerana kamu sudah hilang nama musafir, kerana sudah berniat tinggal 4 hari dan ke atas. Siapa yang berniat singgah pada suatu negeri atau satu tempat untuk duduk 4 hari dan ke atas, orang itu sudah menjadi pemukim tempat itu. Bila nama mukim, haram jamak qasar. Faham lagi? Soalan seterusnya, kenapa kita panggil Allah ilahi? Ilah tu lain. Ilah itu Tuhan. I belakang tu nak ialah orang panggil ganti nama. Tuhanku. Kalau bahasa Malaysia, T-U-H-A-N, Tuhan. Tapi kalau nak kata Tuhan kita, Tuhan saya, kita buat belakang K-U. Betul tak? Tuhanku. Rumahku. Mana rumah kita? Brimku, duit kita. Jadi kata Tuhanku, Arab, Tuhan itu ilahun. Faham? Faham lagi? Ilahun mana Tuhan. Tapi kalau ku tu, aku atau saya tu dalam bahasa Arab dengan huruf ya saja. Ya mutakallim. Faham lagi? Maksudnya kita yang bercakap. Sebab tu kalau kitabun, buku, satu buku. Kalau buku tu buku saya, kitabi, buku saya. Kitabun, buku, tak tahu siapa punya. Dan saya punya kitabi. Baitun, rumah saya, baiti. Ilahun, Tuhan. Ilahi, Tuhanku. Nampak? Faham lagi? Soalan seterusnya, ceritakan fitnah yang dilemparkan kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Banyak juga lah orang Yahudi ni memang pada pengak dia. Dia yang tukang jolok orang musyrikin, bodoh-bodoh Arab ni, jahiliah Arab ni, yang tukang sibuk. Macam ni lah, yang tukang buat reka cerita tu lain, orang lain. Yang tukang sibuk tu netizen. Faham lagi? Jadi antaranya difitnahkan Aisyah radhiyallahu anha berzina atau berkhalwat dengan Safwan, seorang lagi sahabat radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Aisyah dalam satu perjalanan nak balik ke Madinah, duduk atas unta. Dulu tak ada kereta unta. Dan dulu zaman Nabi dulu, kalau muslimat, unta dia ada tutup dengan kain. Dia tengok tak? Balik sekarang Google, ada sekeduk dia panggil, duduk atas unta, dia buat macam rumah cek. Lord of the Ring ada gambar. Unta ada raja duduk atas tutup. Itu tutup. Tak nampak dah pasal orang puan kan tabir. Lelaki duduk atas unta gitulah. Kalau muslimat dia tutup.
Jadi bila rasa nak buang air, maka tukang piping unta Aisyah ni wak retilah unta, takkan nak suruh terjun, wak duduk Aisyah pergi buang air zaman dulu pada pasir, faham? Bila duduk lepas buang air nak pergi ke unta, perasan loket kalung jatuh, faham lagi? Kalung jatuh. Jadi dok pergi kat unta, pergi cari semula kalung, faham lagi? Yang tukang pegang unta tu pula satu hal, dia duk berasa dengan taing biasa buang air ni naik dah pasal orang dinu, orang Arab zaman Nabi ajar kalau apa mari tengok tak lain. Kita apa mari tengok faham lagi? Ia balik gitu, faham? Naik zaman sahabat tu kalau ada muslimat pusing kepala belaka. Dan satu orang laki-laki pernah tengok, nama dia Fadlu, Nabi sendiri pusing kepala dia, tengok tak lain, faham? Jadi kerana tu dia ingat Aisyah naik dah, dia pun akak suruh bangun, eret mula kejar gelombongan tadi, faham lagi? Ada tak Aisyah atas? Tak ada. Duk cari gelang, duk cari kalung jatuh tak pasir, faham lagi? Belakang sekali memang orang zaman dulu kau bila berjalan ramai, dia mesti ada seorang jalan kaki untuk ambil benda-benda yang jatuh, untuk ada masalah dia ada konvoy dia belakang kali. Jadi dia nampak Aisyah cari apa? Cari gelang, cari. Pendek cerita, bawa Aisyah balik bersama, berjalan kaki. Tengok dia orang Yahudi, viral lu zina, faham lagi? Isteri Nabi zina dengan seorang, itu kisah, faham lah tu dah. Sok viral penuh Facebook, faham lagi? Tu jahat ni. Soalan seterusnya kita betis 8.30 Bolehkah letak dalam taklid antara suami isteri sekiranya suami nak kahwin lain automatik bercerai? Dalam taklid lepas akad nikah, katanya juru nikah, nah ikut saya kata, saya bernama sekian, kalau saya kahwin seorang lagi selepas isteri yang pertama ini, maka jatuhlah satu talak pada isteri yang telah kahwin ini, faham lagi? Jadi kalau suami itu yang bertaklid maka sah. Nah, kerana taklid, kalau tu imam seorang tak sah. Kalau suami itu bertaklid sah. Soalan seterusnya, kenapa pula tak manis langkah bendul? Apa tak manis? Kalau masuk kan apa? Bendul duduk depan itu kena lakah. Tokang sepak menyembang lah. Bendul memang orang lakah. Jangan langgar bendul. Bendul tu kita sepak pun ke bawah. Bendul tu lah rumah kayu lama tu, ada timbul tu kayu. Orang tak sepak tu orang lakah. Dia mu kata tak boleh lakah, mu nak masuk tak lah rumah. Ke lakah bendul dalam bab nikah. Nikah dengan adik, kakak tak nikah lagi, faham? Jawabnya adat sahaja. Nampak? Bila tanaku, bila belaga adat dengan syarak, nampak? Maka ditakdimkan, didulukan akan syariat. Hukumnya harus. Dan harus nikah dengan adik. Abang laki-laki 2 orang dia tak nikah, boleh tak nikah adik? Boleh. Dah tak lakah abang lah. Lakah ke mana? Kan abang dia tidur lakah tak muka, tu dalil lah. Dah tak mui lakah, suruh abang nikah cek. Dah kalau kita abang tak nikah 60 lebih abang nyanyi ke adik 58, apa dah nikah? Dah abang je tak nikah lagi. Ini salah belaka. Ada juga, jangan sampai membelakangkan syarak. Soalan seterusnya, apakah kelebihan menahan pandangan melihat yang haram? Nabi kata siapa yang menahan matanya, pejam matanya dari melihat sesuatu yang haram, Allah beri dia rasa manis bila buat ibadat. Selama ni kita ibadat tak tinggal, tapi tahu hebat.
tak ada rasa manis, tiba-tiba leni rasa manis. Tu faham lagi? Dah kita nak manis kan, tengok umur punggung. Tak puas tengok tengah jalan, tengok dalam tali besin. Itu tahu hebat. Bolehkah kita ikut pahaman Wahabi? Ikut ahli sunnah wal jamaah lah kan, suruh selamat. Ikut ahli sunnah wal jamaah. Tak usah ikut pelik-pelik Syiah lah, Wahabi lah, Qadariyah lah, Jabariyah lah, Mujassimah lah, macam-macam pelik-pelik. Tak. Ikut ahli sunnah wal jamaah. Ikut ulama salaf, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Maliki, Imam Bukhari, Imam Muslim. Ini ulama salaf. Ini yang suruh ikut. Jangan ikut ulama-ulama yang menyalahi ulama-ulama. Ni salah ni, faham lagi? Ini pelik-pelik. Soalan seterusnya, ada anak berusia 60 tahun mati. Selain mempunyai anak dan isteri, arwah juga ada mak dan ayah yang telah uzur. Adakah faraid juga pada mak ayah yang telah nyanyuk itu? Mohon penjelasan. Dengar baik-baik, pakai sampai bila-bila. Khabar korang lain share. Kalau kita mati, kalau kita mati, semua waris ada. Dia banyak masalah, tapi nak kawal masalah nombor satu. Kalau kita mati, semua waris ada. Kita ada ayah, mana kita ada tok, kita ada mak, kita ada tok belah mak, kita ada adik lelaki, ada adik puang, ada abang, ada kakak, ada anak, ada cucu, ada anak dara, ada pak dara, semua ada. Faham lagi? Kalau semua ada, 5 orang yang dapat saka. Ingat tu kan? Semua ada, 5 je dapat. Wajib dapat. Nombor 1, ayah kita. Nombor 2, mak kita. Nombor 3, anak kita. Hak laki-laki. Nombor 4, anak kita perempuan. Nombor 5, bini kita. Ingat kan? Semua ada, kita mati. Tak boleh isteri kita lah. Isteri kita mati lah senang. Kita mati jadi kita pula mati lagi. Kalau isteri kita mati, 5 kara 5 orang, semua ada 5 orang dapat. Siapa? Mak dia, ayah dia, anak puang dia, anak lelaki dia, suami dia. Ingat tak? Tak. Jadi hak ni dia kata anak ada, tapi mak ayah ada lagi. Nyanyak dah. Nyanyak dapat saka. Yang tak dapat saka jika waris itu membunuh tuang harta. Dia yang tukang tembak, dia tak dapat. Nampak? Al-qatil la yuris. Orang tukang bunuh tuang harta tidak makan saka. Yang kedua, waris itu murtad, na'udzubillah. Faham tak lagi? Soalan yang kedua sebelum akhir. Dia 2 minit lagi. Apakah amalan yang ustaz buat sampai boleh jawab belaka yang orang tanya? Ataupun ustaz ni cerdas molek? Ada kat dulu orang tanya gini. Tidak cerdas mana, sama je. Cuma orang yang bertanya itu kebanyakannya soalan yang sama. Saya jawab soalan lebih kurang 15 tahun tau. 15 dan ke atas. Jadi dalam 15 tahun tu berpuluh-puluh ribu soalan, lebih kurang tu je. Orang tanya bab sembahyang, bab sujud sahwi, bab rakaat, kalau bab taharah, kalau bab tayamum, kalau bab zakat, tu tanya bab haji sikit, tu tanya bab nikah, lebih kurang hak tu le. Dan yang tukang tanya pula 15 tahun ni orang awam gini je. Acu buat mari tok guru depan, dak dah tanya aku tembak lagi dulu dah. Lagi. Faham tak? Jadi oleh kerana kenapa boleh jawab belaka, kerana soalan itu mudah. Faham? Cuba tanya soalan susah, manalah aku boleh jawab? Tak erti. Kenapa soalan itu mudah? Kerana datang daripada orang awam. Sebab tu kita ada tok-tok guru, ustaz-ustaz jangan nyamar.
tanya nak teh memang dak lulus. Jadi aku boleh jawab semua pasal mu jawab soalan mudah. Soalan orang awam. Kadang-kadang ya ada soalan yang tak pernah dengar pun soalan. Tapi soalan tu kita selit bawah, kita lari gitu dah. Nampak tak? Ingat ke minggu depan mari ada lagi? Nak cek? Tak ada dah. Dan soalan yang terakhir pada malam ini. Banyak lagi lebih insya-Allah bagi ustaz lain jawab pula dah. Kalau kita kerja dengan kontraktor yang rasuah, apakah hukumnya? Yang dosa rasuah kontraktor. Ar-rashi wal murtashi finnar. Yang beri rasuah, yang makan rasuah dalam api. Tak kira mu Exco, mu YB, mu JKK, MPKK tak ada peduli. Faham? Dua ni dalam api. Api neraka lah. Bukan api lah kacang. Api neraka. Jadi kena hati-hatilah. Kaya tidak bermasalah, tapi jalannya halal. Talabul halal faridah. Carilah rezeki yang halal itu, ia fardu. Kalau main ejah kat bawah, main pitih kat belakang, main jumpa kat tengah malam belakang orang nak luluhkan projek, sedangkan projek itu patut ditender, patutnya dengan adil, melihat harga shilling dan sebagainya, melihat akan rekod-rekod kontraktor dan sebagainya, kemudian diundi dengan adil, itu halal lah. Hak mana yang boleh. Tapi main halu dulu, main ejah dulu, main cocoh dulu, main wuguk dulu, ini semua ni kerja-kerja haram, kerja-kerja syaitan. Nampak? Bertaubatlah bagi yang terlibat sebelum terlambat. Dan orang mandi jenazah kita kok meninggalkan harta untuk anak isteri kita yang haram, habis punah ranah pula anak kita, dan anak isteri kita nanti akan bergantung di kaki kita kerana tinggalkan harta yang haram. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na wa 'allamtana, 'allimna bima yanfa'una, rabbana zidna ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi